Tak dah bagi. Dah pernah bagi dah, ni semua dah bagi. Tapi ulang balik. Itu pun tak, itu tak apa jelas lah. Ni dah nampak lah sikit. Okey. Ya. Salin dah dulu. Alhamdulillah. Tak sedih. Boleh? Ini marah. Baik, dekat dalam ayat tu dia kata maqama al-qaumu illa himar. Tidaklah berdiri orang ramai itu illa keldai. Macam tu. Himar adalah keldai. Baik, masalah keldai ni sama pattern tak dengan orang ramai ni? Tak sama pattern. Jadi selepas illa dan sebelum illa bukan satu pattern, maka illa di situ bermaksud tapi. Dia bukan makna kecuali dah. Maknanya akan tetapi. Maknanya kita kata tidaklah berdiri orang ramai itu tapi himar berdiri. Maksud dia tu. Macam tak sampai ke macam sampai? Sampai tak sama kelompok. Boleh punya ayat ni? Tak apa? Ini bagi satu ayat ni. Sudah? Jadi dia kata. Ayat tak bosan yang Macam mana? ayat tu. Ayat dia macam mana? Tidaklah berdiri orang ramai. Tapi tidak berdiri orang ramai melainkan iman. Dia dah tak ada melainkan dah sebab himar Bukan dengan kita. orang ramai bukan pattern yang sama. Dia bukan. Jadi dia pakai tapi lah Ustaz. Dia pakai tapi. Kalau pattern tak sama sebelum dengan selepas, kita tukar jadi tapi. Kalau melainkan nampak macam mangai kau sama dengan kita orang dengan keldai, macam tu. Dia akan nampak macam penghinaan satu sudut lah. Kalau tidak sama apa Ustaz dia punya ni? Dah tidak sama lah. Maksud illa tu. Tak sama kelompok dia tu. Dia tak sama kelompok. Kelompok kumpulan dia tu lah. Illa. Boleh. Puan Hasnah okey tak? Okey. Apa yang okey tu? Maknanya di situ makna dia illa tu Illa tu dia jadi tak illa. Sebab dia dah lain ni. Manusia. Yang ni binatang. Dalam satu ayat. Boleh. Ustaz, kalau macam tu, yang kaum ni dia jadi kaum ni dia fi'il madhi, sebelah tu kaum tu dia fa'il kan? Kaum dah Himara jadi ni fa'il. jadi apa Ustaz? Apa dia? Himara ni jadi apa? Sama lah, mustasna agak lah. Cuma Mustasna. dalam konsep okey, terjemahan. Cuma illa lah yang berubah makna. Kecuali kepada tapi lah kan? Ya. Sebab berlainan kaum tu. Satu manusia, satu tu binatang. Ya. Dah faham. Lain pattern lah, lain jenis lah. Kelompok yang lain. Kelompok jenis yang berlainan.
Ada ke ayat ni kita jumpa dalam Quran tak? Apa dia? Ayat yang bukan satu kelompok ni. Ada? Oh, ada Ustaz. Kejap saya cari apa? Yang itu saya ada bagi kan sebelum ni kan? Tak ada. Tak ada. Kejap ya. Baik, dia dekat. Cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 282. Sekejap saya cek. 82. Surah Al-Baqarah ayat 282. Buku 48. Bawah Al-Baqarah tu kan. Ayat last lah. Apa dia? Ayat yang last tu pasal. Sebelum ayat second last. Panjang sangat. Panjang lah Yalah. Panjang sangat Ustaz. Okey. Mana hilang? Kalau panjang kejap kita cari yang lain. Mana tu ayat dia? Lapan 282 Ustaz. Panjang. Ada Satu ayat, satu muka satu surat buku tu. surat. Okey, yang ni panjang sangat. Kejap, ada lagi satu. Illa antaku. Sekejap ya. Kalau illa antakun. Yang ni surah apa? Surah An-Nisa ayat 29 ada tak? Surah An-Nisa ayat 29. Surah apa Ustaz? Anissa. Surah An-Nisa ayat berapa tadi? 29. Ayat berapa? Ayat 29. Ada Ustaz. Ada. Orang yang beriman. Ustaz ada Okey. Ni dah pernah bagi kan? Ya ayat lagi. Yang Illa ila takuna. Yang ni dah pernah bagi kan? Dah pernah baca kan? belum. 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 Okey, ayat dia a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ayat dia macam itulah. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum, janganlah kalian saling memakan harta sesama kamu dengan jalan yang batil. Maknanya jangan buat scam lah. Jangan main scam ni. Illa antakuna tijaratan. Jadi scam dengan bisnes sama ke tak sama? Tak sama. Adakah scam salah satu daripada cabang bisnes? Tidak boleh. Maka scam ke apa ke kan, yang gores dan menang tu bukan perniagaan lah. Jadi disebabkan scammer dan juga bisnes bukanlah satu kelompok yang sama, maka illa dekat situ bermaksud tetapi. Boleh? Akan tetapi Allah kata apa? Akan tetapi lakukanlah perniagaan antara ataupun akan tetapi lakukanlah perdagangan yang terjadi di atas dasar suka sama suka. Macam tu. Kalau bisnes dia mesti ada keredaan daripada dua-dua pihak lah. Kita bayar duit, dia pun tengok barang, okey aku seronok lah. Macam tu lah. Dia mesti kena dua-dua lah. Jadi itu yang kalau ikut mazhab Imam Syafi'i, barang kena ada kat tangan.
Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, Shopee tak boleh tu. Sebab Shopee dah bayar, barang tak sampai lagi. Sampai tengok barang pecah lah, barang. Sekarang ada COD Ustaz. Cash dia? on delivery. Okey, kalau ada COD pun okey lah. Kan kita tengok depan mata. Hatta Imam Syafi'i tak membenarkan air vending machine. Oh. Supaya tidak berlakulah penganiayaan. Kadang-kadang ada masuk, Tak keluar. air tak keluar. Itu dah tumbuk-tumbuk dah. Kira tumbuk-tumbuk mesin, orang datang tangkap kita. Melakukan vandalisma pula. Kita pula kena tangkap. Jadi tak, supaya tak berlaku macam tu dalam mazhab Syafi'i tak boleh. Tapi susah kalau kita hanya kita pegang dengan satu-satu mazhab. Dia macam ni lah, mazhab tidak mampu berdiri dengan sendiri. Faham tak? Jadi kita akan gunakan mazhab yang memudahkan kita lah. Iaitu siapa yang nak gunakan tu? Iaitu bahagian-bahagian fatwa. Maka fatwa akan melihat keseluruhan mazhab yang ada yang boleh dipakai, kemudian ambil yang paling memudahkan orang ramai. Macam tu lah. Jadi dekat Negeri Sembilan dia pakai mazhab lain, dalam bab vending machine dia pakai mazhab ni, dalam bab ni, macam tu lah. Dan kita hanya perlu ikut fatwa sahajalah, tak perlu ikut mazhab mana-mana. Kita ikut apa yang telah difatwakan oleh majlis fatwa. Macam tu. Lalu Allah kata apa? Wala taqtulu anfusakum, jangan bunuh dirilah. Sambungan dia tu. Innallaha kana bikum rahima. Selesai. Maka di situ scam dengan bisnes adalah satu benda yang sangat berbeza. Sebab scam ni tak redha kan. Betul tak? Scam tak redha. Tu yang MLM situ ada gharar. Sebagian kata MLM tak halal. Sebab tak tahu lagi boleh jual berapa, kita dah kena beli dah dulu barang. Macam-macam lah. Ada gharar kat situ. Dalam perniagaan tak boleh ada gharar. Gharar ni macam ada licik-licik nak tipu sikit. Dia tak Ada boleh. tersembunyi lah. Ada benda-benda yang macam sebahagian SIM card contohnya. SIM card tu dia cakap kalau kita pakai SIM card ni secara automatik kita akan ada insurans ataupun takaful. Dia cakap yang tu lah. Kita pun pakailah, tiba-tiba accident. Masa nak claim tu dia cakap, lah kau memang ada takaful, tapi kena top up setiap bulan 30 ke atas. Loh, dulu tak bagi tahu. Kita top up 10. Akad tak jelas, ada gharar, dia macam helah-helah sikit. Yalah macam orang makan ikan siakap tu lah Ustaz. Yang tu kena jelas tu. Tu yang Imam Syafi'i dalam bab muamalah dia ketat sikit. Dia sangat ketat lah. Supaya tak berlaku macam ni. Tu yang kalau macam ikut kan, kalau ni bayar dulu baru makan. Boleh? Jangan makan, lepas tu baru bayar. Boleh? Supaya tidak tersembunyilah apa-apa. Selamatnya macam kat R&R tu lah. Kita beli, kita bayar, kita bawa, kita makan. Yang kat R&R dulu tu. Tu selamat lah. Jadi masa nak bayar tu tengok, berapa ni? 80,000 dia kata. Tak jadi. Mana ada duit 80 macam tu. Jadi kita boleh tolak masa tu sebab kita tak makan ni. Ini dah masuk perut, dah bersandar dah. Lepas tu tengok bil terkejut. Dia bahaya macam tu. Tu yang dia mesti kena akad tu sap. Lepas tu dah habis, buatlah pun nak kan. Macam tu lah. Tidak ada ketanggungjawabban dah lah. Lepas tu dah ada akad. Boleh? Macam tu lah. Ya. Dalam ayat ni, ilah ni kecuali, jadi kita sendirilah. Tak, dia sepatutnya terjemahan dia kecuali tau. Tapi orang akan pertikai kan, kenapa nak seolah-olah macam scam dengan meniaga ni satu grup lah. Tak. Kita nak asingkan dia bukan satu grup. Macam tu. Jadi tapi bila yang kita pakai baca, tapi tu akan tetapi lakukanlah perniagaan atas dasar suka sama suka. Okey. Maknanya bila pakai akan tetapi ni maknanya benda tu memang lain. Macam tu. Benda tu benda grup lain dah. Tapi dalam tafsiran ni dia kata kecuali lah. Sama Dia dalam tafsir kan. Tafsir Tafsir ni macam ni. Tafsir ni akan berdasarkan pengetahuan orang yang menafsir tu lah. Ada pun hakikat dia kat kita ke. Macam tu lah. Yang kita baca tu bukan tafsir, terjemah kepada tafsir.
Direct translation. Dekat nak beralih kepada terjemahan tu pun satu isu gitu. Kadang-kadang penulis cakap lain, dia pun tulis, yang penting faham dah lah, dia macam tu kan. Boleh? Kadang-kadang dia kan. Tu yang penting walaupun terjemahan Quran tu ada, tapi kita kena belajar agak bahasa Arab tu. Yelah, Supaya kalau dia goreng pun kita tahulah dia goreng apa. Ya. Itulah tu yang Ustaz suruh belajar bahasa Arab tu, Ustaz. Ustaz Najib suruh tu Kena belajar agaklah, kena ada basic lah. Koman-koman pun. Yo. Barulah sedap sikit lah belajar. Dia tidak sembrono lah maknanya kalau tahu. Orang mengaji itu kita tahu lah, walaupun tak tahu semua kan. Walaupun tak tahu dia semua. Ini tahu. Oh, yang ni tahu dah. Okey. Maknanya ada lah kitanya. Adalah penambahan. Nak backup kita punya ilmu tu, ada tempat pegang je lah bergaya. Itu penting tu. Betul, kalau tak ada tu memang kelakar nanti. Tu yang kebanyakan manusia akan dibohongi oleh bomoh-bomoh palsu. Sebab dia tak faham bahasa Arab, bomoh tu itu Arab. Okey, cantik. Padahal apa-apa makna tak ada. Boleh? Illa allazina. Dah buat belum ayat tu? Illa allazina. Dah. Sampai ayat apa? Sampai ayat 6. 6. Oh, dah habis dah. Dah. Ya Kita salam. masuk Baik, 7 kita dan habiskan 8. dah. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Belajar sampai situ. Masjid sampai sini je, Ustaz tak. Dari tu dekat masjid tu gantung. Alaihissallahu Apa dia gantung? bi ahkamil. Kami belajar dekat masjid. Oh, sampai sini je. Ni tak sampai, Ustaz. Okey. Yang ni yang kita nak tanya tu. Nah, tak ada hal. Tak InsyaAllah. ada hal. Ba'du biddin. Alaihissallahu Dia yang bi ahkamil. Laisa. Boleh? Baik, fa dekat sini walaupun fa ni ada muskilah lah. Kalau kita jumpa fa ni, dia akan ada masalah walaupun dah belajar lama. Maka fa dekat sini, fa apa ni? Dua betul al-jawab. Betul. Bukan, fa kat sini adalah fa fasil. Fasih. Fasihah. Sini ada fa. Maka ni, Oh dia? ya, hidden. Hidden. Fasihah. Okey. Istisnaf tak boleh tak ya? Enough tak sesuai. Banyak apa kat sini, Ustaz? Atau pun tak boleh. Atau pun tak boleh. Apa dia? Atau pun tak boleh. Atau pada pun macam tak sesuai lah. Tak sesuai ya. Lalu. Sebab dia adalah rentetan daripada jawapan yang di-hidden kan. Maksud dia Allah kata macam mana tau? Aku jadikan kalian sebaik-baik makhluk. Kemudian nanti kalian akan jadi selemah-lemah makhluk kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Baik, andai kata kita kata selemah-lemah makhluk, contohlah sampai satu ketika kita memang dah tak larat dah. Kita dah tak boleh nak fikir dah, otak pun dah tak boleh nak berfungsi sangat. Masa tu pahala dengan dosa jalan macam mana? Kita sembunyi. Macam mana pahala dan dosa berjalan? Apa yang kita buat Balik kepada apa yang kita buat masa kita muda lah, Ustaz. Okey. Andai kata begitulah waktu mudanya, illallazina amanu wa amilus solihati falahum ajrun, maka berjalanlah pahala tersebutlah. Okey, jadi daripada pengajaran yang kita tengok daripada kejadian manusia ni, apa lagi? Maka tu adalah jawapan kepada kalau korang dah boleh fikirlah benda tu, maksud dia macam tu. Kalau korang tahu dah lah pengajaran yang kita nak bagi dalam ayat ni, maka apa yang mendustakan kau? Macam tu. Ada tak sesuatu yang menafikan? Yang ni adalah menafikan
Yukazibuka, yukazibu, yukazibuka. Ka. Tinggal. Yukazibuka. Dan sebahagian mengatakan ka dekat situ adalah balik khitab lin nabi. Boleh? Yukazibuka ba'du. Boleh? Jadi apa yang boleh menafikanmu wahai Muhammad? Macam tu. Selepas itu maknanya. Macam tu? Boleh? Yang ni saya pernah ajar dulu masa tu dekat kelas fizikal lagi. Dah lama Ustaz. Dah lama dah Agama. Boleh? 2 tahun lepas. Lebih 2 tahun. Yang ma ni kita masukkan apakah tu Ustaz? Ma tu. Maka apakah? Apa yang kan Ustaz? Apa yang? Kalau ma dekat sini adalah ma apakah? Boleh? Ma soalan. Apakah? Istifham lah. Dia ma istifham. Yang ni ma istifham. Ini istifham. Tapi kalau ayat istifham ni, ayat dia isim ke fa'il ke huruf istifham? Isim. Apa dia? Isim. Isim. Maka dia akan jadi apa? Mentada. Mentadu. Boleh? Ini dipanggil sebagai istifham ingkari lah. Tak ada pun. Tak ada benda pun yang boleh nafikan kau ni lah. Fama yukazibuka. Boleh? Maknanya soalan tu dah tahu dah, jawapan dia tak ada. Macam tu lah. Maknanya maka apakah sesuatu itu boleh menafikanmu selepas itu ni, maknanya selepas aku bagi tahu pengajaran tadi, ayat tadi tu. Yang korang makan kuat, lepas tu korang lemah balik. Okey, apa yang korang dapat daripada ayat tu? Apa lagi yang boleh menafikan ayat Quran ni? Tak ada. Maksud dia macam tu. Sampai tak maksud dia? Dia macam ni tau. Kalau ayat Quran kita jumpa kalimah ba'du, selepas itu kita terjemahan tu. Ba'du ni selepas itu, dan itu tu adalah understood. Fahamlah. Dia orang tu faham, kita kata. Kan Ustaz ni kalau yang telah Contohlah kan, minggu depan kita keluar jalan-jalan lah. Kita keluar pergi ni lah, Pantai Timur. Pagi kita tolak. Lepas tu tolak dekat R&R nanti singgah makan lah. Lepas tu lepas apa? Kita bertolak. Lepas kita dah bertolak ke sana, jumpa R&R dan kita makan. Lepas kita bertolak nanti. Jadi saya malas nak sebut lepas kita bertolak. Lepas tu je terus saya pakai yang tu. Jadi selepas tu understood, iaitu tengok ayat sebelum tu. Apa nak cerita pasal apa. Boleh? Sama agak macam dalam khutbah Jumaat. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Ayat dia macam tu. Selepas. Adapun selepas tu apa dia? Selepas puji Allah, selepas selawat kepada Nabi. Adapun selepas tadi tu, aku nak ceritakan khutbah kita adalah pemuda merupakan macam tu lah. Generasi pengganti umat, macam-macam lah. Generasi yang ni. Tengoklah tajuk khutbah. Tu yang dalam khutbah dia pakai amma ba'du. Amma ba'du. Tu kan? Ba'du selepas itu. Kalau ba'da je selepas, ba'di selepas juga. Kalau ba'du selepas tu. Kita kena cari tu siapa lah, kena tengok ayat sebelum. Selepas kita memuji-muji. Kalau macam dalam khutbah tu, selepas aku puji Allah, kita puji kita selawat kepada Nabi. Adapun selepas tu, selepas puji dan selawat, dan nak pesan sikit dalam khutbah kita hari ni. Apa nak pesan? Bagilah tu.
Tajuk Lah dia dah bahas. besar dah boleh bawa. Apa dia? Budak umur 12 tahun dah boleh pergi semayang Jumaat. Okey. Alhamdulillah. Atas 12 tahun Yang dah ada vaksin lah Ustaz. Agak angkat. Okey. Masjid Istiqamat dah boleh dah Ustaz. Ustaz minggu depan. Ustaz. Alah, masjid penuh sebab soft jarak. Orang macam ni 12 tahun apa marah orang tua-tua ni. Ruang tak ada. Orang tua-tua tak dapat semayang pula. Fokus Ada, ke budak Ustaz. pula. Masjid Istiqamat ada 2 tingkat Ustaz. Budak Kalau dia naik yang tingkat masjid atas. besar okey kot. Masjid TTJ ni kalau tak jarak pun tak cukup tau. Sampai orang duduk kat TND belakang Tapi cantik Ustaz masjid TTJ tu. Masjid bukan untuk dicantik pun. Ya betul. Itu bukan makosid masjid lah. Orang nak cantik-cantik. Betul Ustaz. Tapi memang cantik Ustaz dalam saya tengok. Tapi tak macam kecil lah. Banyak masjid sekat-sekat. kecil. Masjid fokus dia nak cantik jadi macam masjid Sendayan nanti tu. Orang nak semayang pun tak khusyuk tengok. Oh. Tengok atas, tengok bawah, tengok tepi, tengok dinding. Saya Tak tak pernah khusyuk semayang, cantik pun lah. Tapi nak Kali ambil tempat orang ambil gambar. tapi nak ambil wuduk jauh Ustaz. Oh, tahu tak apa. Berat tu. Tu yang kalau kadang orang buat cantik sangat, saya pun fikir masjid ni nak cantik depa kan. Kalau cantik sangat dia buat pot orang ambil gambar Ya betul. Tempat orang melawat. tempat orang melawat je last sekali kalau cantik sangatlah. Ya. Masjid ni yang penting orang semayang tu. Lepas tu umat Islam bersatu. Ini apa pecah-pecah. Dari itu tempat pengantin ambil gambar tak? Tempat pengantin ambil gambar lah sekali. Tak memudahkan lah. Saya tengok tu tak praktikal lah untuk nak solat. Jauh tu nak keluar tu, nak ambil wuduk kat luar tu. Tapi tak salah lah nak cantik kan. Cuma tu bukan Jalan jauh. Nak jalan masuk jauh. jalan jauh. Macam kat Mekah. Kalau batal wuduk tu, Ya Allah. Kalau batal wuduk okey lah, ada air zam-zam yang dekat-dekat situ kan. Boleh cuci dekat air zam-zam. Tapi kalau sakit perut, dah jauh ya. Termenung jap tempat. nak pergi ke tak nak? Nak pergi ke tak nak dah? Kena balik tempat. Tapi ada eskalator Ustaz. Eskalator ada. Baik, tak apa, sambung. Baik, maka yukazibu ni adalah isim fa'il huruf. Dia Fa'il apa ni? Mudarik. Okey, domer. Wah. Domer huwa balik kat siapa? Ka tu. No, pula ka lain. Dia. No, ma. Ayuh balik kat ma ni. Boleh? Balik kat ma ni. Something lah. Apakah tu apa-apa sajalah. Ya. Apa je yang boleh menafikan kau Muhammad? Apa tu? Ya. Apa Dio tu apa tu? Macam tu lah. Apa dia yang boleh menafikan kau sekarang ni Muhammad? Ya. Tak ada lah. Baik, maka huwa akan jadi apa? Wah akan jadi fa'il. Walaupun dah cuti seminggu maka fa'il masih ingat. Alhamdulillah. Seterusnya datang kalimah ka ni akan jadi apa ni? dia akan jadi Jadi MB. Maf'ulun bih akan jadi MB disebabkan fa'il mesti ada pasangan dia MB. Dan gabungkan semua ni maka dia akan jadi khabar kepada mubtada. Kan tadi kan mubtada kan, tiba-tiba tak habis, tiba-tiba mubtada lepas tu kena cari khabar, fa'il pula kacau. Maka ambil lah semua fa'il berserta fa'il sampai MB ni ambil lah semua, maka semua ni akan menjadi khabar kepada ma ni. Macam tu. Apa yang boleh mendustakan engkau lagi Muhammad selepas pengajaran yang aku bagi ke ayat sebelum tadi tu? Maka ba'du ini adalah zaraf tetapi dekat dalam ayat ni dia mabni. Boleh? Ba'du. Boleh? Andai kata kita baca zaraf tu ba'du dengan qablu, maknanya understood selepas itu, maka masa tu dia akan berbaris depan disebabkan mabninya dia tu. Kalau ba'da dia tak mabni.
Mungkin selepas tu boleh baca baris bawah ba'di boleh. Tiba-tiba dia ba'du, maka dia automatik masa tu dia kebal. Memang baris understood dia macam tu. Boleh? Kemudian dengan agama B dekat mana jumpa? Jar majrur. Jar. Di huruf jar, maka selepas jar adalah Jar majrur. majrur. Kemudian datang kalimah A, mana apa? Adakah? Adakah? Boleh? Istifham. Tapi dia haraf betul kan? Ayo, tapi dia haraf, dia bukan isim. Maka dia tak boleh jadi mubtada. Boleh? Disebabkan A tu adalah haraf istifham. Adapun selain daripada A dengan hal, semuanya isim. Man, siapa isim. Aina, di mana isim. Kam, berapa isim. Kaifa, isim. Semua isim. Kecuali A dan juga hal, adakah. Boleh? Adakah laisa mana apa? Laisa laha min Indunillahi. Maka laisa masuk dalam kategori akhwat kana. Yang ni ramai tak ingat. Sebab tak selalu jumpa. Aita, Laisa semua ni. Laisa kan. Laisa. Dia adik-beradik kana. Saudara 13 bersaudara. Ayo 13 bersaudara, kita boleh tengok siapa yang dekat ni. Dia duduk pada muka surat ketiga. Ada adik-beradik kana yang bawah ni. Ada Laisa kat situ. Ya. Kana Laisa sebelah dia. Muka surat 3 tengah-tengah. Isim lah tu. Bukan. Kana ni fi'il apa? Madi kan? Fi'il madhi apa? Tidak. Naqis. Ayo. Bila jumpa kana kena cari apa? Ini cari Khobar. Isim. Kan belum lagi. Tengok kat muka surat. kanan. Tengok kat muka surat 6 ni. Isim kana kan? Ayo ilmu nahu tu. Kalau jumpa kana kena cari isim kana. Isim kana baris. Baris depan. Baris depan. Mana baris depan lah? Allah. Allah. Maka Allah berbaris hadapan di sini kerana dia adalah isim. Kana. Bukan isim laisa. Isim Laisa. Isim Laisa. Oh, isim Laisa. Tak boleh lah isim kana. Ni akhwat kana, adik-beradik kana. Tapi dia laisa, dia bukan kana. Kalau sini kana, ini isim kana lah. Tapi ini bukan kana, ni laisa, isim laisa lah. Boleh? Dan B dekat mana jumpa Jar. Ini jar. Sebaik-baik hakim. Boleh? Hakim dari kalangan hakim-hakim. Macam tu lah. Yang ni hakim-hakim. Hakim ni orang panggil apa? Penghukum. Adil. Yang arif. Maknanya seadil-adil hakim daripada kalangan hakim-hakim. Jadi ada kata, adakah bukan Allah itu sebaik-baik penghukum daripada kalangan penghukum-penghukum yang ada kat dunia ni, dekat bumi ni. Maka B dekat dalam huruf jar, kami baris bawah sebab majrur. Tetapi ayat tergantung sebaik-baik hakim. Al-hakimin akan jadi apa? MI. Mudhafun ilaih. Boleh? Mudhafun ilaih. Boleh? Maka gabunglah jar, majrur, MI semua ni. Jadilah dia siapa? Khobar Laisa. Khobar Laisa. Begitulah takdirnya lah. Maka dekat sini disebabkan soalan bertemu dengan nafi, maka sebenarnya kebanyakannya kalau soalan datang dengan nafi, dia bukan soalan. Kita boleh terjemahkan terus sesungguhnya. Sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik hakim daripada kalangan hakim-hakim yang ada. Kita nak jawab apa tu? Adakah bukan Allah itu sebaik-baik hakim? Kita nak jawab apa? Adakah tidak Allah itu sebaik-baik hakim? Kita nak jawab ya ke tidak? Ya. Apa dia? Ya lah kan? Ya. Jawab tidak lah.
Nah, pula tidak Ustaz. Negatif kan? Soalan dia, adakah tidak Allah itu sebaik-baik hakim? Negatif. Soalan negatif. Tak jawab. Bukan tidak. Tidaklah. Adakah tidak? Tidaklah. Kalau tidak maknanya apa? Tidak. Tidaklah. Lafian. Kalau tidak maknanya sebaik-baik hakim lah. Yalah. Adakah Allah tidak sebaik-baik hakim? Tidak. Maknanya Allah sebaik-baik hakim. Kalau kita kata adakah tidak Allah itu sebaik-baik hakim? Ya. Maknanya kita menafikan Allah. Bergantung pada ayat lah tu. Tak, sebab ni soalan negatif. Negatif lah. Oh. Bagi yang sonang Ustaz. Warning Tak, kan. warning kan. Dan disunatkan baca apa ni? Subhanallah, Allah Akbar. Kan? Maka tersebutlah dalam hadis daripada Tirmizi, Abu Hurairah, Nabi menganjurkan bila imam sampai pada penutup ayat ini pada solat jahar tau, solat jahar maghrib semua dah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Maka sunatlah makmum membacakan kalimah bala, tidak. Wa ana ala zalika Dah Ustaz dah minasyahidin. beritahu dah. Oh, kan sadaqallahul azim ni. Dah apa? Itu sadaqallahul azim. Tengok Allahu akbar. Kita jawablah bala. Bala taulah. Bala ni maknanya tidak lah. Ada. Adakah tidak Allah itu sebaik-baik hakim? Bala, tidak. Maknanya Allah sebaik-baik hakim. Jawab dalam hati lah Ustaz kalau orang jadi imam baca surah ni. Jangan jerit sangat. Boleh sebut. Boleh sebut, cuma jangan jerit je lah. Buat Alah, terkejut lah. Sampai imam pandang belakang kau pahal kau ni. Asal lah. Joget pahal ni. Ustaz ulang balik tadi Ustaz. Bala apa hujung itu sikit? Dalam mana dah? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Wa ana Ni ala lah Ustaz. Jin pula nak nulis yang tu kan. Dah duduk Wa kan. ana. Ala wa ana ala. ala zalik. Maknanya wa ana bala tadi bala. Dalam buku anu ada. Wa Dalam buku ana. tajwid Ustaz. Dalam hati yo. Tak payahlah jerit lah. bala ya. Minasyahidin. Zalika minasyahidin. Bukan syahidin, syahidin. Syah lah, Ini kalau Ustaz Najib, saya jadi Ustaz Najib kena marah. Syahidin dua harakat ada alif. Syahidin. Jawab dia lah. Pandai ada nama. Bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Maknanya bala, tidak, Allah lah sebaik-baik hakim. Aku di atas perkara tersebut merupakan saksi. Kita mengisytiharkan, kita saksilah di atas kebenaran ayat yang Allah sebutkan ini. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.